Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nur Hayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 70 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 8,070 kes, iaitu bersamaan dengan 94.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 19 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 6 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,535 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 344 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 6 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Kesemua 4 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia seperti berikut, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan dikesan di sekolah Tafiz. Di Selangor, 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,513. Kes baru ini merupakan ahli keluarga. Di Negeri Sembilan, 1 kes saringan untuk pulang ke Negeri Sarawak. Di Sarawak, 1 kes daripada kluster Kidurong. Kluster ini adalah akan diperincikan di bawah. Sehingga kini, sebanyak 3 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersama dengan 1.42% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan 1 kes baru yang telah dikesan di Sarawak, iaitu kluster Kidurong. Sehingga kini terdapat 6 kes dikesan bagi kluster ini. Kes indeks adalah merupakan seorang pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam di mana beliau dikesan positif pada 12 Jun 2020. Aktiviti pengesanan kes secara aktif mendapati bahawa ahli keluarga beliau juga telah dikesan positif COVID-19, iaitu ibu, bapa dan 2 adik-beradik beliau. Salah seorang rakan kepada ayah kes ini juga didapati positif COVID-19, menjadikan ini sebagai sebuah kluster baru di Kidurong. Susulan itu, siasatan dari kesaringan kontak rapat telah dijalankan, di mana setakat ini seramai 231 orang telah dikenal pasti. 163 orang telah disaring dan kesemuanya adalah negatif COVID-19. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Seperti makluman umum, mutakhir ini jumlah kes COVID-19 di Malaysia adalah dalam lingkungan 1 hingga 2 angka. Ini terutamanya bagi kes penularan dalam negara yang kerap mencapai 1 angka, menandakan negara sudah pun memasuki fasa pemulihan. Namun begitu, kementerian tetap terus melaksanakan aktiviti surveillance, malahan kian dipergiatkan lagi memantau penularan COVID-19 di komuniti pada setiap masa. Aktiviti ini membolehkan pengesanan awal kes COVID-19 di Malaysia dan tindakan pembendungan penularan dapat segera diambil. Aktiviti surveillance yang dijalankan adalah termasuk surveillance klinikal dan juga saringan kumpulan-kumpulan sasar. Surveillance klinikal dilaksanakan melalui pengambilan sampel untuk saringan COVID-19 secara rawak daripada fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia.
Sehingga minggu EPID ke-24 iaitu sehingga 13 Jun 2020, sebanyak 19,309 sampel influenza-like illness dan severe acute respiratory infection telah diambil, di mana untuk kes AILI 15 kes positif COVID-19 daripada 2,048 sampel, iaitu kadar positif adalah 0.7%. Manakala kes SARI 70 kes positif COVID-19 dikesan daripada 17,261 sampel, iaitu kadar positif adalah 0.4%. Ingin dimaklumkan bahawa lokaliti Sentinel, iaitu klinik kesihatan Kementerian Kesihatan, telah ditambah daripada 8 klinik kepada 26 buah di seluruh negara. Ini adalah salah satu tindakan bagi mempergiatkan sistem amaran awal, iaitu penularan COVID-19 di Malaysia. Bagi saringan pra-pembedahan termasuk kes kecemasan dan separa kecemasan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga 19 Jun 2020, 17 kes positif COVID-19 telah dikesan daripada sejumlah 37,756 pesakit yang disaring, iaitu bersama dengan 0.05%. Saringan kumpulan sasar iaitu aktiviti pendekatan tertumpu yang telah dijalankan bagi 9 kumpulan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut. Yang pertama, Perhimpunan Seri Petaling, 3,375 kes positif COVID-19 daripada 41,955 saringan telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 8.04%. Untuk Pusat Tahfiz Madrasah, 722 kes positif COVID-19 daripada sejumlah 19,050 saringan, iaitu kadar positif adalah 3.79%. Untuk petugas kesihatan, 363 kes positif COVID-19 daripada saringan 28,512 saringan, iaitu kadar positif adalah 1.27%. Yang keempat ialah lokaliti di bawah semua jenis perintah kawalan pergerakan diperketatkan. 913 kes positif COVID-19 daripada 31,258 saringan telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 2.92%. Yang kelima ialah pengembara daripada luar negara sejak 3 April 2020. 598 kes positif COVID-19 telah dikesan daripada 51,121 sampel, iaitu kadar positif adalah 1.17%. Untuk kluster pasar, 275 kes positif COVID-19 daripada 34,028 saringan telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 0.81%. Untuk kluster pekerja bukan warga negara, tapak pembinaan dan sektor keselamatan di zon merah, 154 kes positif COVID-19 daripada 1,696 saringan telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 9.08%. Untuk kluster pusat jagaan warga emas, 30 kes positif COVID-19 telah dikesan daripada 16,213 saringan, iaitu kadar positif adalah 0.19%. Untuk depo tahanan immigration, 776 kes positif COVID-19 daripada sejumlah 8,280 saringan telah dijalankan, iaitu kadar positif adalah 9.37%. Daripada jumlah tersebut, 83% adalah daripada depo tahanan immigration Bukit Jalil. Aktiviti surveillance COVID-19 di Malaysia akan diteruskan walaupun jika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ditamatkan, di mana aktiviti ini akan dimantapkan termasuk di sektor swasta. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa semua kes positif COVID-19 di fasilitis kesihatan, kerajaan dan swasta haruslah dinotifikasikan kepada Kementerian Kesihatan. Ini adalah kerana COVID-19 telah pun didaftarkan sebagai penyakit berjangkit yang perlu dinotifikasi di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342.
Orang awam sentiasa diingatkan untuk mengamalkan nasihat kesihatan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu elakkan 3S atau 3C. Elakkan kawasan yang sesak, crowded place. Elakkan kawasan yang sempit, confined space. Dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat pelitup hidung dan mulut, iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasalah ingat kepada SOP. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPP. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 41,955 sampel. Bilangan kes positif adalah 3,375. Kes yang masih aktif telah kurang kepada 72 kes sahaja. Kes yang sembuh telah meningkat kepada 3,269 kes. Kes kematian kekal 34 kes. Kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes dimaklumkan. Seterusnya, laporan saringan COVID-19 di 435 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 19 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 23,349 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 19,050 individu bersamaan dengan 81.6%. Jumlah kes yang positif adalah 722 kes bersamaan dengan 3.8%. Mereka yang bergejala 98 kes bersamaan dengan 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 624 kes iaitu 86.4%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 19 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 44,787 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 34,028 individu bersama dengan 76.0%. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 275 kes bersama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 237 kes iaitu 86.2%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas sehingga 19 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,064 individu. Jumlah sampel yang telah diambil dan diuji ialah 16,213 individu bersama dengan 89.8%. Mereka yang positif ialah 30 kes iaitu bersama dengan 0.2%. Mereka yang bergejala adalah 5 kes iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 25 kes bersama dengan 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 19 Jun 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 598 kes.
Pada hari ini ada pertambahan 2 kes, iaitu rakyat Malaysia dan seorang pemasautin tetap yang pulang daripada Pakistan dan juga negara Kanada. Seterusnya, laporan jumlah kumulatif saringan COVID-19 dan di kalangan warga asing sehingga 19 Jun adalah seramai 51,974. Daripada jumlah tersebut, kes yang dikesan positif adalah 2,520 kes. Dan daripada jumlah tersebut, 177 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes yang dirawat di ICU dan jumlah kes kematian kekal 5 kes, iaitu bersama dengan 0.2%. Dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 19 Jun 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Individu yang disaring dan diuji setakat ini ada 1,649. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 647 kes, melibatkan 644 bukan warga negara. Dan kluster yang kedua ialah depo tahanan imigresen di Semenyih. Individu yang disaring setakat ini adalah 1,785. Jumlah kes yang positif yang dikesan ialah 66 kes, melibatkan 65 bukan warga negara. Kluster yang ketiga, depo tahanan imigresen Sepang. Individu yang disaring adalah 1,477 dan jumlah kes yang positif adalah 60 kes dan kesemua 60 adalah bukan warga negara. Untuk kluster depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, individu yang disaring kekal 101 kes. Jumlah kes yang positif adalah 2 dan kedua-dua melibatkan bukan warga negara. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan untuk tempoh 28 hari sehingga 19 Jun 2020 adalah kluster Pasar Borong Kuala Lumpur yang melibatkan jumlah kes positif 204 dan juga ada 1 kematian. Dan kluster ini telah pun tamat pada hari ini. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 19 Jun 2020 iaitu kluster Kidurong di Bintulu, Sarawak, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 6 kes keseluruhannya. Ini adalah kluster baru yang dimaklumkan hari ini. Seterusnya, dimaklumkan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 setakat 18 Jun 2020 iaitu ujian RT-PCR. Kapasiti maksima kita adalah 36,579 ujian sehari. Semalam kita berjaya melaksanakan 12,709 ujian. Dan apa yang penting ialah kita dapati ada lagi makmal-makmal di makmal-makmal swasta masih belum menghantar data-data mereka ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op testing di hospital-hospital Kementerian Kesihatan adalah sejumlah 37,756 pesakit. Dan jumlah kes yang positif dikesan ialah 17 pesakit iaitu bersama dengan 0.05%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen yang dilaksanakan setakat ini adalah 25,782 ujian dan 102 ujian didapati positif iaitu bersama dengan 0.4%. Dan ingin saya merumuskan kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini adalah 6 kes di mana 2 kes adalah kes import masing-masing daripada negara Pakistan dan Kanada. 4 kes penularan tempatan melibatkan warga negara iaitu kes saringan pelajar tahfiz dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif 8,513. 1 kes saringan untuk mereka untuk seorang yang ingin pulang ke negeri Sarawak dan 1 kes tambahan kepada kluster Kidurong di Bintulu, Sarawak. Jadi ada 4 kes penularan tempatan dan 2 kes jangkitan ataupun kes import daripada luar negara. Saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan. Assalamualaikum Datuk. Salam. Saya Haris, saya bernama. Datuk pernah kata pada 11 Mei lalu KKM menunggu keputusan makmal daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi mengetahui sama ada COVID-19 terdapat dalam haiwan. Jadi boleh kami tahu perkembangan status itu? Ini kerana ia
pada hari ini terdapat laporan terdapat lebih daripada 100 kes COVID-19 di Beijing yang didakwa berasal dari makanan laut dan daging yang dijual di sebuah pasar di sana. Dan menerusi siasatan awal menurut laporan tersebut, disyaki suhu rendah serta kelembapan yang tinggi menjadi punca kepada penularan jangkitan itu. Jadi boleh Datuk beri ulasan tentang perkara itu? Jadi kalau untuk soalan tersebut, pihak veterina pun telah keluarkan kenyataan akhbar. Jadi kita lihat sekarang ni kes yang berlaku di Beijing sama ada berkaitan dengan makanan ataupun haiwan ataupun berkaitan dengan kebersihan. Jadi pada kesimpulan yang telah dijalankan adalah berkaitan dengan kesimpulan kebersihan. Namun begitu, tindakan susulan telah dijalankan untuk memeriksa sama ada jangkitan tu berasal daripada haiwan dan sebagainya. Jadi setakat ni tak ada bukti yang mengatakan jangkitan tu datang daripada ikan ataupun daripada haiwan. Tetapi pada kesimpulan yang mereka laksanakan pada peringkat awal ialah mungkin ada berkaitan dengan kebersihan. Jadi apa yang penting ialah kita kena pastikan kita mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan untuk semasa jatuh meniaga di pasar dan sebagainya. Walau bagaimanapun kajian tetap akan dijalankan untuk haiwan dan juga ikan tersebut. Memandangkan kes di kalangan sekolah tahfiz masih bertambah, jadi adakah semua sekolah tahfiz dan madrasah akan dibuka pada 24 hari bulan bagi pelajar yang dari kelas peperiksaan? Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi pelajar tahfiz ataupun di sekolah tahfiz dan madrasah, Kementerian telah kenal pasti sebagai lokaliti iaitu sekolah ataupun madrasah dan juga kumpulan sasar pelajar, kaki tangan dan guru. Dan mereka boleh buka pembelajaran dan sebagainya, tetapi tugas Kementerian Kesihatan ialah menjalankan saringan daripada masa ke semasa. Ini adalah pemantauan dan juga pengawasan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi mungkin kita dapat kesan kes-kes. Jadi tindakan ini akan berterusan walaupun kalau kita dah keluar daripada PKPP. Kalau kita dah keluar pada PKPP pun tindakan surveillance akan sentiasa dijalankan. Datuk Suzalina Witarian, Perlis dah buka semula masjid dengan memberi kebenaran kepada warga MAS dan pesakit kronik juga kan. Jadi pada pandangan Datuk, apa risiko mereka ni terhadap jangkitan COVID dan adakah mereka ni digalakkan untuk beribadat di rumah saja? Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal, kita melaksanakan PKP iaitu kawalan pergerakan. Jadi apa yang penting semasa kawalan pergerakan, tujuan utama untuk kita membendung penularan COVID-19 dan rakyat dinasihatkan untuk duduk di rumah. Tetapi iaitu suasana ataupun situasi yang artificial kita katakan. Tapi sekarang ni bila kita dapat kawal penularan COVID-19 dan kita ingin sektor-sektor lain kembali seperti biasa dan kita juga akan pastikan dapat mengawal COVID-19. Jadi kita kena imbangi iaitu nyawa dengan juga mata pencarian dan juga kehidupan seharian kita. Jadi sekarang ni kita membenarkan kehidupan seharian untuk berfungsi ataupun bermula kembali. Tetapi kita juga kena pantau supaya jangkitan COVID-19 terkawal. Jadi kalau kita lihat memang ada risiko, tetapi sekarang ni risiko dia kita tak dapat lihat adalah sangat rendah. Jadi bila risiko dia rendah, kita membenarkan balik iaitu seperti kehidupan biasa dengan SOP yang ada. Jadi kalau mereka pergi ke masjid dan sebagainya, tetap mereka kena patuh kepada SOP yang sedia ada dan juga kerap mencuci tangan dan juga memakai pelitup muka dan hidung. Itulah nasihat pada Kementerian Kesihatan. Tetapi apa yang penting ialah sama ada penularan COVID-19 masih ada di masyarakat. Memang ada tetapi terkawal.
Jadi Kementerian Kesihatan akan mempertingkatkan lagi usaha kita dalam menjalankan surveillance di komuniti, iaitu di kumpulan sasar, dan juga akan menjalankan ujian secara rawak untuk kes-kes Aili, Sari dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat mengawal COVID-19 dan juga kita boleh membenarkan aktiviti kehidupan kembali seperti normal dengan mengikut dan patuh kepada SOP, maka itulah cara yang terbaik untuk kita memulakan dan juga mengambil tindakan yang sesuai sehingga kita ada vaksin. Datuk, saya ada dua soalan. Yang pertama adalah bagaimana dengan hasil pemantauan atau operasi yang dijalankan oleh anggota ataupun pihak KKM di premis-premis keperniagaan. Adakah setakat ini mereka mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan? Kedua pula mengenai shift baharu di klinik kesihatan kerajaan. Selepas bantahan, adakah KKM melakukan apa-apa perubahan? Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni daripada pemodelan yang kita laksanakan, memang kepatuhan tu rakyat Malaysia tu kita dapat lihat lebih baik daripada jangkaan kita ataupun daripada proyeksi kita. Tetapi kita sekarang ni kalau kita telah pun memperkasakan komuniti untuk melaksanakan tindakan. So the onus is not on the Ministry of Health, tetapi di rakyat sendiri kena menjalankan, iaitu pemantauan dan pastikan kematuhan di kalangan mereka. Ini yang penting. Jadi untuk kita jayakan ataupun membendung COVID-19, kita mesti ada kerjasama yang padu di antara kementerian dan kerajaan dengan rakyat. Jadi apa yang penting sekarang ni ialah kita memberi tugas ataupun tanggungjawab bersama, tanggungjawab sosial kepada rakyat untuk terus patuh kepada SOP dan SOP yang telah ditetapkan. Yang tu penting. Kalau kita nak menang, kita perlu bekerjasama rakyat dan kerajaan bersama untuk menang bersama. Itu yang pentinglah. Kita insya-Allah rasa melihat kepada tindakan kita selama ini, kita berjaya menurunkan kes-kes jangkitan COVID-19 hingga ke 1 angka. Jadi apa yang penting ialah bersama kita pastikan kita dapat kawal COVID-19. Dan isu shift, jadi kalau kita lihat sekarang ni pasca COVID-19, klinik dan hospital di Kementerian Kesihatan pun telah sesak sebelum lagi COVID-19. Tetapi apa yang kita sekarang ni lihat, bagaimana kita boleh optimalkan klinik kita dan juga boleh mengamalkan penjarakan, jadi appointment secara staggered appointment, dan juga pastikan tiada kesesakan di klinik. Jadi kalau kita lihat, kita telah nasihatkan semua, iaitu untuk mengamalkan 3S, ruang yang sempit. Jadi klinik kita, satu klinik kadang-kadang 2 doktor dalam satu klinik tu ataupun satu bilik tu ada 2 doktor, dan kita tak boleh lagi ada 2 doktor dalam satu bilik untuk melihat pesakit. Jadi kita kena kurangkan ataupun elakkan confined space and crowded place in a room, for example. Jadi inilah tindakan kita. Jadi kita lihat, walaupun kita telah ada yang telah cadangkan shift duty, tetapi kalau kita lihat setakat ni di Kementerian Kesihatan di klinik, kita pun ada extended hours, iaitu sampai pukul 10. Tetapi extended hours ialah mereka kerja daripada pagi dan dia extend. Jadi kalau kita lihat pada shift duty, kita boleh melantik ataupun lebih lagi doktor dan nurses dalam dan menggunakan facilities Kementerian Kesihatan yang sedia ada. Kalau tidak, kita perlu membina lebih banyak lagi ruang dan juga facilities untuk menampung pesakit-pesakit yang bertambah. Jadi salah satu daripada cadangan ialah untuk kita melihat kepada 2 shift. Kalau kita tak ada 2 shift, tetapi kita dah ada extended hours. Tetapi extended hours menggunakan sumber manusia yang sedia ada. Jadi warga kementerian yang sedia ada. Jadi mungkin mereka kena kerja lebih dengan masa lebih panjang. Tetapi kalau guna shift duty, mungkin shift tu ialah pendek. Iaitu mungkin 8 jam. Mereka bekerja 8 jam. Jadi mungkin itu salah satu cara penyelesaian. Tetapi kita kena melihat sebelum kita melaksanakan, sama ada kita dapat pertambahan jawatan untuk melantik lebih ramai lagi doktor ataupun jurawat ataupun petugas-petugas makmal dan sebagainya untuk kita menampung shift duty ni.
Ini adalah salah satu cadangan dibentangkan kepada saya, dan sebagai ketua pengarah saya kena lihat option yang sedia ada, bagaimana kita boleh maksimalkan penggunaan fasilitis Kementerian Kesihatan, klinik ataupun hospital, dan juga dengan kos yang rendah dan outcome yang bagus. Jadi kita tengah menilai konsep sama ada kita boleh ketengahkan konsep shift duty di klinik kesihatan. Hi, Doctor. 2 questions. First one is on the Indian national who passed away in the Bukit Jalil Immigration Detention Centre. A few days ago, you mentioned that the post-mortem report was not ready. So do we have any updates on that? Because the family really wants to collect the body and they would like to know. Second question is about the toddler, the 4-year-old Myanmar boy who passed away, who contracted COVID with his mother. So was he infected in Bukit Jalil, or was it Port Dickson? Could the ministry inform us about that? And also, why do we see more cases, coming from the Bukit Jalil cluster, even though, previously the cases have been isolated and tested? So, what is the reason that we still see cases from there? Thank you. I answer your second question first. If you look into the cases in Bukit Jalil, they already exposed to the positive cases. Before we detect them, they already exposed. So once exposed, although we test them, they are negative. Then we have to quarantine them. I quarantine them for 14 days. So they were placed in Port Dickson. And during that period of time, after the second or third swab that we have done, then it's positive. The mother is positive. So if the mother is positive, most likely the child also will be positive. So that's the reason why the child is positive. And we have sent both the mother and the child to Sungai Buloh Hospital for isolation and treatment. So that's for the second question. So if anyone exposed to a positive case, then obviously you need to quarantine them for 14 days because of the incubation period 14 days. So that's the reason why we found after quite a substantial amount of detainees noted to be positive after the quarantine, and especially the second and third swab. And so that's that. But the good thing is that we already have quarantined them. They are not in the community and they can infect others. So that's one. Second is when you look into the post-mortem, yes, we have done the post-mortem, and it did show some evidence of consolidation of the lung. So he may have infection, COVID infection, and also have affected the lung as well. So the question is whether that is the cause of death. So we are also investigating in terms of doing other tests. So we need to wait, to the report from other tests before we can make a conclusive remarks. Assalamualaikum Dato'. Tadi semalam dalam kenyataan Dato' ada menyebut 803 sampel di depo tahanan masih lagi menunggu keputusan. Jadi adakah KKM akan menjangkakan kes positif akan meningkat mendadak selepas mendapat keputusan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi setakat ni kita rasa kita dah terkawal jadi jangkitan di depo tahanan immigration, iaitu telah kita kenal pasti kes-kes yang positif dan kes yang negatif semasa itu tetapi terdedah dengan kes yang positif telah pun kita asingkan untuk tempoh 14 hari. Dan lepas dalam pengasingan tersebut kita melaksanakan ujian saringan, iaitu ulangan, iaitu kali kedua dan kali ketiga. Dan kita juga telah kesan kes-kes yang positif selepas itu. Dan kita telah pun pindahkan kes yang positif ke hospital, dan kes yang negatif kita pantau untuk tempoh 14 hari. Kalau negatif lagi kita tak ada masalah, tetapi apa yang penting ialah kita terkawal, mereka bukan dalam masyarakat, jadi tak menjangkiti orang lain, tetapi dalam kawasan yang telah kita kenal pasti dan kita pantau mereka. Jadi kita rasa kita dah berjaya. Kalau kita lihat hari ini pun kluster depo tahanan untuk 3 kluster, iaitu depo tahanan immigration Semenyih, Sepang dan depo tahanan sementara immigration di Putrajaya, semua tak ada tambahan kes ataupun saringan. Tetapi yang kita hanya rujuk ialah depo tahanan Bukit Jalil, sebab masa tu outbreak tersebut berlaku di Bukit Jalil. Jadi kita lihat kepada pendedahan mereka yang negatif tu kepada kes yang positif. Yang itu yang penting kita amalkan. Ya, kalau kita hari ini kita lihat hanya tinggal 8 saja mereka yang menunggu keputusan ujian saringan ulangan.
Jadi kalau kita lihat kalau macam itu kes ada 8 kes lagi. Kalaupun ada peningkatan 8 kes jadi positif, jadi mungkin hanya 8 kes. Yang lain semua dah tak ada yang menunggu putusan lagi. Jadi masuknya terkawal di depo tahanan immigration. Datuk, just to follow up on the depot immigration, how many so far has been discharged, recoveries? Discharge, I think I don't have the data at the moment, but from the ward, initially in the MAIPS, we have most of the party. Today, you can see the total accumulation cumulative cases, 1,362 been treated in MAIPS. So today, we only have 11 party patients in MAIPS only. 11. You look into the slides, it's only 11. So we have discharged 1,351. That is equivalent to 99.1%. So you can refer to the warga negara. Now 11 cases. Indonesia 4, Myanmar 3, Pakistan 2, Sri Lanka 1, and Filipina 1. So the other cases all have been discharged. Hi, Dato. Isan from GG Press. Senior Minister of Defence just announced there will be a green zone country list issued by MOH. Can we have the list, and then when is the effective dates of this green zone country list? Second sub-question is, since the Senior Minister of Defence mentioned Singapore, Australia, New Zealand is in the green zone list, but Singapore have hundreds case reported daily, and then even New Zealand have new cases. So is it too early to have our borders partially open now? All right, we are in the process of discussion, and more important that we look into the way we handle this COVID-19. First is we introduce MCO, everybody stay at home, and make sure that we can control the surge of the COVID-19 infection. But that is an artificial environment. So we managed to bring down the curve, and then once we managed to bring down the curve, we allowed CMCO, conditional. So we allowed our economy sector first to resume back. Now, when we look into CMCO, we succeeded in terms of to bring down the cases to double digit, even to single digit. Then we introduced recovery MCO. Recovery MCO, we want every sector to resume back. We want life to resume back, but follow our SOP, and we can control the infection. So that's the balance that we have. But we are talking about local transmission. So what about our border? Border control still been tightened until today. Although we have allowances in terms of ambassadors, Malaysian second home, etc. So they have to comply with our SOP in terms of screening and also quarantine. Malaysian returnees coming back, also screening, quarantine, whether quarantine in our quarantine center or at home. Now the next step is, what is our planning is that if we want to open up our border, how are we going to open up our border? So we need to look into the cases, green cases, for example, green zone. Likewise, when we looking into the states, green zone in the states, so there's no restriction now, you can travel. So when we look into the green zone, for example, or green country, then we call it a bubble, a travel bubble. Then we need to discuss and finalize the SOP, the agreement between two countries. In terms of the cases, what should we do? Do we need a quarantine, and etc. So, for example, now one state, if you are in Johor, you go to Malacca, we don't quarantine you, and we don't swab you. So, using the same concept now between the state, what about looking into countries? So, we need to identify the countries first, and then we need to discuss the detail about the SOP with the countries. It must be mutual and reciprocal, so that we follow the same protocol on both sides. Then we can actually allow. So the 6 countries we have identified, but in the process of negotiation and even discussion, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Japan, and even Korea. So we are in a very early stage of discussion. So we hope that we can come up with a mutual agreement in terms of implementation. Both sides have to come up with an agreement, and then if we can do that, then we can allow in terms of the business sector, education sector, tourism, and etc.
But more important is that to allow the function but to control the virus transmission. If we can break the virus transmission and we can control in terms of the SOP and etc., then that's the way forward for us to achieve a win-win. Now looking at Singapore, when we look at Singapore, the cases basically just like us in Malaysia. Foreign workers is the one that the numbers are high because of the foreign workers. So we do not allow the foreign workers, but we allow Singaporean, for example. They have not been to other countries and then have stayed put. So these are some of the detailed discussion that we need to look into both sides. Likewise, our foreign workers here, I'm sure there's a concern. We also concern our foreign workers. What more other countries they are also concerned our foreign workers? So we need to screen them. We need to test them. We need to make sure that we can control the virus transmission within the community or the foreign workers community, for example. So that is what we have been doing. That's why it's under our high-risk group. One of our target group is actually the foreign workers. So this is something that is doable, but we need to explore between Malaysia and the other countries. Just to confirm, so the announcement by Senior Defence Minister today is pending until MOH SOP come out? Yeah, the discussion is ongoing until we achieve the reciprocal, and then probably we can implement. Okay. Any other question? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan pastikan kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita jaga negara kita dan sama-sama kita boleh menang. Dan saya akhiri dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.